Adanya Lebuh Raya Utara Selatan kerana ada Tun Mahathir. Adanya KLCC yang tersergam indah di Kuala Lumpur kerana adanya Tun Mahathir. Adanya KLIA, antara lapangan terbang yang terhebat di Asia, kerana adanya Tun Mahathir. Adanya Langkawi yang hebat hari ini kerana adanya Tun Mahathir. Almarhum Syekh Tantawi, seorang ulama Islam dari Mesir yang datang ke Malaysia ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tantawi melawat Putrajaya, bertemu dengan Dr. Mahathir Mohamad pada masa itu sebagai Perdana Menteri. Tantawi keluar, wartawan menyerbu Tantawi dan bertanya kepada Tun apa pandangan, bertanya kepada Tantawi apa pandangan beliau tentang Tun dan Malaysia ini. Kata Tantawi, Malaysia adalah sebuah negara Islam maju. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah membina negara Malaysia ini dengan hebat. Rakyat Malaysia perlu menyokong Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Bukan sekadar itu saja, beliau menyarankan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia agar meniru dan mengikut contoh cara Tun Dr. Mahathir Mohamad. Inilah anak dan kita. Putrajaya menjadi pusat pentadbiran negara kerana Tun telah membinanya dengan asas yang kukuh. Hari ini tuan-tuan, berdiri di hadapan kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak jati Kedah, yang datang bertemu dengan kita, dan kita lihat, kita pandang batang tubuh beliau, kita terasa beliau seperti 20 tahun yang lalu. Dengan demikian, saya bagi pihak ahli perkasa, bagi pihak rakyat Kedah, mempersilakan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk berucap. Sebab itu kita perlu tahu sejarah kita, kerana sejarah kita memberitahu kepada kita, iaitu kalau kamu berpecah belah, maka kamu akan dijajah, akan dikuasai oleh orang lain. Sebab itu soal perpaduan orang Melayu ini menjadi begitu penting. Kerana UMNO ditubuh, maka semua orang-orang Melayu telah bergabung menjadi ahli UMNO, dan mereka pula sanggup memilih seorang sebagai pengetua mereka. Dulu orang Melayu sukar menerima siapa saja yang bukan daripada negeri mereka sendiri untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi kerana UMNO, mereka telah bersatu padu dan mereka menerima Datuk On sebagai yang dipertua UMNO, dan dengan itu memberi kekuatan kepada Datuk On untuk berunding dengan British sehingga dapat menggagalkan Malayan Union. Inilah khasiat, inilah kebaikan yang datang daripada perpaduan. Mereka yang lemah sekalipun akan jadi kuat. Mereka pada ketika itu dhaif, tidak ada keuangan, tidak ada cerdik pandai, tidak ada pengetahuan dalam bidang politik, tetapi kerana perpaduan dalam UMNO, maka orang Melayu mencapai kejayaan yang besar, dapat menewaskan satu kuasa besar British yang baru saja menang perang pada ketika itu. Jelas sekali bahawa perpaduan memberi kekuatan. Oleh itu, untuk mengalahkan orang Melayu, mereka harus dipecah belah sekali lagi. Bolehkah mereka dipecah supaya mereka tidak bersatu padu lagi? Oleh kerana kita tidak belajar daripada sejarah kita akan mustajabnya perpaduan, maka hari ini kita membenar diri kita dipecah kepada tiga. Kita orang Melayu sekarang ni berpecah kepada tiga pasukan.
sudah tentu tiga pasukan ini masing-masing amatlah lemah. Katanya jumlah orang Melayu di Malaysia ini ialah sebanyak 60%. Mana kita menjadi puak majoriti. Sepatutnya kita menjadi kuat, tapi usaha dibuat untuk memecahkan jumlah 60% ini supaya mereka tidak lagi kuat. Hari ini orang Melayu terbahagi kepada 3 parti politik yang memain peranan yang berkesan dalam negara kita. Pada mulanya berpecah daripada UMNO, serpihan daripada UMNO yang terdiri daripada ulama-ulama UMNO juga, yang kecewa kerana mereka tidak dipilih untuk menjadi calon-calon dalam pilihan raya. Maka mereka menubuhkan parti mereka sendiri yang mereka panggil PMIP, Pan Malaysian Islamic Party, yang kemudiannya dikenal sebagai PAS, Parti Islam atau Parti Aslam se-Malaysia. Jadi yang ini bukan sebenarnya Parti Islam, dia Parti Aslam. Itu kita boleh lawan dengan dia ke Islam. Jadi dia Parti Aslam ni telah berjaya menarik sebahagian daripada orang Melayu, menyokong mereka. Dan itu orang Melayu telah berpecah menjadi 2 pihak. Dan kita sering berlawan dengan PAS. Dalam tiap pilihan raya kita berlawan dengan PAS. Namun kita masih menang. Justru itu pihak-pihak yang tidak senang hati dengan perpaduan orang Melayu ini mencari cara lain. Apabila mereka mencari-cari, mereka jumpalah seorang jago. Pasal apa gelap? Saya belum sebut lagi nama dia. Dah tahu dah? Kita kenal. Orang Melayu tak apa, tak lupa pasal ni. Orang ini dia nak sangat jadi Perdana Menteri. Bukan pasal politik Melayu ke, Cina ke, Malaysia ke, tak. Nak jadi Perdana Menteri. Jadi mula-mula percubaan mula ialah dengan memasuki UMNO. Kenapa pilih UMNO? Dianya dikenali sebagai orang yang warak, boleh jadi imam, boleh khutbah dan sebagainya. Kita kenal dia macam itulah. Daripada luar, dalam kita tak tahu. Jadi pada masa itu orang kata orang ini cukup warak, dia cukup kuat Islam dia. Sepatutnya dia masuk parti PAS lah, pasal dia Islam. Walaupun PAS tu Islam, tapi dia boleh masuk juga parti Islam ni. Tapi dia tak masuk parti Islam. Tahukah kenapa? Kenapa dia tak masuk parti Islam? Sebab kalau masuk parti Islam tak ada can dari Perdana Menteri. Hanya dengan memasuki UMNO saja barulah boleh jadi Perdana Menteri. Dengan itu dianya memberitahu melalui kawan-kawan saya, kononnya dia nak masuk UMNO. Dan kita pun terima, pasal dia Melayu, warak dan sebagainya. Boleh jadi imam kita, boleh tunjuk teladan yang baik kepada kita. Kita pun terimalah. Terima orang ini. Rupa-rupanya masuk-masuk tu nak jadi pemimpin dah. Langkah pertama nak jadi ketua pemuda. Berkelahi dengan suami. Haji suami sampai sekarang ni tak bercakap dah dengan saya. Pasal saya sokong orang ini. Orang ini lah, tak tahulah siapa dia. Saya sokong orang ini jadi ketua pemuda. Sudahlah jadi ketua pemuda. Kalau kita jadi ketua pemuda dalam UMNO, maka kita juga jadi naib presiden. Naib presiden. Tapi dia bila ada pemilihan sekali lagi, dia minta nak lawan nak jadi naib presiden. Saya kata, Anwar, you the naib presiden. Terkata, bukan nak kata.
apalah dah sebut kita cakap terangkap. Dia kata, Anwar, you baru masuk aja, UMNO. Orang lain pun belum jadi, dah ada peluang jadi pegang jawatan. You dah jadi ketua pemuda dan naik presiden. Apa you nak minta nak jadi naik presiden lagi? Dia beritahu kat Megajonin, suruh beritahu kat saya. Dia kata dia merasa jadi naik presiden sebagai ketua pemuda tak cukup syarat. Nak tahu sama ada orang suka kat dia pun tak. Lama-lama saya kata tak apalah, okey lah. Dia lawan, dia menang, jadi naik presiden. Itu berapa tahun masuk UMNO? Orang lain nak masuk, saya masuk UMNO 18 tahun baru boleh jadi wakil rakyat, 28 tahun baru boleh jadi menteri. Ini masuk UMNO 2-3 hari aja nak jadi presiden dah. Tak elok lah. Adat kita Melayu kan kah? Kita selalu tertunduk-tunduk. Bila jalan depan orang, kita tunduk, lepas tangan sikit. Pasal orang Melayu ni cukup beri bahasa. Kita punya cara kita menunjuk kelemahan kita ni cukup nyata. Tapi dia nak jadi naik presiden, dia bertanding, dia pun menang. Saya ingat cukup lah pada tu. Tapi lagi sekali pemilihan, dia nak jadi timbalan presiden pula. Dia nak lawan dengan Cik Ghaffar. Saya kata ke Anwar, kita dalam UMNO, tradisi kita tak cabar timbalan presiden. Kita terima timbalan presiden kerana dia akan menjadi Perdana Menteri apabila Perdana Menteri turun, letak jawatan ataupun kena tendang keluar ke apakah, dialah akan jadi presiden dan Perdana Menteri. Oh, dia senyap kat. Lepas itu bila saya kata kepada orang Terengganu, yang tua-tua ni undurlah sikit, bagilah peluang kepada yang muda-muda. Oh, dia ingat kata saya kata kat dia, gunanya Cik Ghaffar ni dah tua, dia muda, jadi bermakna saya suruh dia lah tu. Dia bercerita kat semua orang, ni presiden pun suruh saya jadi timbalan presiden. Dan dia bersaing dah lawan dengan Cik Ghaffar. Cik Ghaffar ni orang yang popular, peramah. Dia ni selalu dengan grassroots, dengan orang biasa. Di mana-mana pun dia bersama dengan orang biasa. Dan sokongan kepada Cik Ghaffar cukup besar, terutama di Sabah. Di Sabah dialah yang menubuh UMNO Sabah. Dan UMNO di Sabah ini sokong Cik Ghaffar sepenuhnya. Tetapi entah bagaimana, di Sabah cuma satu bahagian aja calon Cik Ghaffar. Satu bahagian aja. Dan di Semenanjung juga tak banyak yang calon Cik Ghaffar. Semuanya calon Anwar Ibrahim. Saya tertanya-tanya, apa siapa jadi macam ni? Tak tahulah pada masa itu kata dia guna fulus. Ya. Tapi hakikatnya ialah dia dapat begitu banyak pencalonan sehingga Cik Ghaffar berpendapat dia tak mungkin menang. Dengan itu dia pun tarik diri dan Anwar menang jadi timbalan Presiden UMNO. Timbalan Presiden UMNO menjadi timbalan Perdana Menteri. Berapa tahun? Pendek sangat masa. Cik Ghaffar berjuang daripada masa kita melawan Malaysia Union. Tapi Cik Anwar baru saja masuk UMNO, dah sampai ke tingkat tu dah. Saya pun terkejut dah. Jadi ingat tak apalah, orang ni warang, boleh jadi imam, boleh berkhutbah dan sebagainya. Tak apalah. Saya pun dah Cik Ghaffar letak jawatan, saya pun nakatlah Cik Anwar kita ni menjadi timbalan Perdana Menteri. Tengok, dah dekat dah. Dah dekat dah. Tunggulah sekejap. Jangan gopoh. Kalau kita gopoh, jalan tersepak batu tersungkur. Itulah yang jadi. Dia sepak batu bukan kerana saya. Tapi tunggul batu tu entah di mana lah. Tapi tunggul batu lah juga. Dengan kerana itu maka terpaksalah dianya
disingkir daripada jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, dan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO menyingkir Anwar daripada ahli UMNO, keahlian dalam UMNO dan juga timbalan Presiden.